Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So untuk video kali ini saya akan tunjukkan berkaitan dengan measure of dispersion. Okay. Apa itu dispersion? Dispersion in statistics is a way of describing how spread out a set of data is. Okay, so macam mana kita nak tahu statistik data kita tu adalah mencapah ataupun tidak. So maksud mencapah ni satu data itu data pertama dengan data kedua dan data seterusnya, beza antara setiap data tu jauh. Okay, so kalau kita contoh kat sini, small value 1, 2, 2, 3, 3, 4. So data kita ini adalah tidak mencapah, di mana data-data kita ini adalah berhampiran sahaja 1, 2, 3, 4. So kalau contoh yang kedua ni, ia adalah wider one, di mana data kita tu berbeza sangat jauh, di mana data pertama kosong, data terakhir kita which is data yang ke-6 100. So data kita itu terlalu mencapah. So wider one. Okay. The spread of a data set can be described by a range of descriptive statistics including variance, standard deviation and interquartile range. Spread can also be shown in graph, dot plots, box plots and stem and leaf plots have a greater distance with samples that have a larger dispersion and vice versa. Cuma untuk graf-graf ni kita tak belajar lah Kita hanya akan tengok berkaitan dengan variance, standard deviation and interquartile range. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, comparekan data set A dengan set B ni, yang mana lebih wider, yang mana lebih smaller smaller data. Okay, so kalau tengok set A ni 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103. So setiap satu data itu hanya beza satu-satu sahaja. So ini adalah lebih kecil ataupun tidak mencapah. Set B 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Kalau tengok beza, dia macam beza 10-10 saja, cuma 70 ke 130 tu sebenarnya datanya dah terlalu besar. So gap antara data itu dah terlalu besar. So ini adalah yang wider one ataupun lebih mencapah. Okay. What is the mean and the median for the both data? The means and medians are the same, 100. Okay, so dua-dua mean adalah sama sahaja, iaitu 100. However, the range which give you an idea of how spread out the entire set of data is much larger for data set B 60 when the compared data to set A 6. Okay, so kalau kita tengok tadi, data kita tadi, nampak tak perbezaan? Yang ini data pertama hingga data terakhir ini bezanya hanya 6 sahaja. Di mana data set B ini, data yang pertama adalah 70 dan data yang terakhir ini adalah 130. So bezanya adalah 600. Walaupun mean and median dia adalah sama, iaitu 100, tapi data ini tidak mencapah, data ini lebih mencapah berbanding dengan data set A. Okay. In fact, nearly all measures of dispersion would be 10 times greater for data set B, which makes sense as the range is 10 times larger. For example, take a look at the standard deviation for the two data sets. Okay, so standard deviation untuk A adalah 2.160, di mana standard deviation untuk set B adalah 21. So standard deviation untuk set A ini adalah lebih kecil berbanding dengan standard deviation untuk set B. Macam mana nak kira? So untuk next subtopik nanti baru kita akan belajar berkaitan dengan how to calculate standard deviation. Okay. Okay, kita masuk kepada quartile. What is quartile? Okay, quartile, values which divide a set of data arranged in ascending or descending order into 4 equal parts. Okay, quartile adalah terbahagi kepada 4 bahagian, di mana quartile yang pertama adalah 25%, quartile yang kedua tambah lagi 25%, so dia jadi 50%, third quartile adalah 75%,
dan fourth dia tak panggil fourth quartile lah, so dia akan panggil dia pakai full, so dia akan jadi 100%. So formula bagi quartile adalah QK sama dengan lower boundary QK K over 4, di mana 4 ini berkaitan dengan quartile, darab dengan N total frequency, tolak dengan capital F cumulative frequency before kita punya quartile. F adalah frekuensi kepada kelas quartile tersebut dan C adalah kelas interval. Okey, formula ini sebenarnya awak dah pernah jumpa masa belajar median. Cuma bezanya adalah dekat sini sahaja. Okey, so bezanya dekat sini. Interquartile range. So what is interquartile range? Interquartile range is the difference between the third and the first quartile. So kita kena dapatkan third quartile, dapatkan first quartile, so tolakkan kedua-dua data tersebut, so kita akan dapat interquartile range. Decile. Decile is any of the 9 values that divide the sorted data into 10 equal parts so that each part represent 1/10 of the sample or population written with symbol D. Okay, so kita tulis decile sebagai D, DK. So sama saja dengan formula quartile tadi, cuma bezanya dia dibahagi dengan 10 sebab decile ini terbahagi kepada 10 bahagian. Percentile. Any of the 99 points that divide an order to distribution into 100 parts, each containing 1% of the population written with symbol P. So sama juga macam tadi, cuma bezanya yang ini dia dibahagi dengan 100. Okay, so kalau tengok ketiga-tiga ni, kita nampak tak perbezaannya? Bezanya hanyalah pada pembahagian ini sahaja, di mana quartile dibahagi kepada 4 bahagian, decile dibahagi kepada 10 bahagian, percentile dibahagi kepada 100 bahagian. Okey. So untuk quartile, decile dan percentile pun kita ada ungroup dengan group data. So macam mana nak dapatkan interquartile range for each of the following sets of data? So kita tengok soalan A, macam mana nak dapatkan interquartile range. Okay, so interquartile range tadi formula dia adalah quartile 3 minus first quartile, third quartile minus third quartile. So kita kena dapatkan kedudukan terlebih dahulu. So kalau tengok kat sini data kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. So bila 8 kita bahagi kepada 4 bahagian. First kali kita akan bahagikan kepada 2 bahagian. So ini adalah median, Q2. So Q2 bahagi pula 2 bahagian. So Q1 adalah berada di tengah-tengah ni dan Q3 akan berada di sini. Okay, so Q1, macam mana nak dapatkan Q1? So kita kena dapatkan data di tengah-tengah antara 20 dan 20. So antara 20 dan 20, 20 lah. Okay, quartile 3. 26 di antara 26 dengan 28. So quartile 3 kita adalah 27. So interquartile kita adalah 27 tolak 20 sama dengan 7. Contoh. Okay. Soalan dia tadi adalah, mana tadi soalan dia? Okay. Dia bagi dalam bentuk table. Number 0, number 1, number 2, number 3, number 5. Okay, so ini adalah frekuensi kepada bilangan nombor ini. So ini sebenarnya dia tolong mudahkan daripada list of number, cuma dia bukan dalam bentuk group lah sebab dia tak bagi kita dalam bentuk kelas. Okay. So macam mana nak dapatkan interquartile range? So kita dapatkan cumulative frequency terlebih dahulu supaya kita dapat data terkumpul dia. Okay, so 2 tambah 5, 7, tambah 8, 15, tambah 6, 21, tambah 2, 23, tambah 1, 24. Okay, so macam mana kita nak dapatkan kedudukan third quartile dan first quartile?
Okay, first quartile, 1/4 daripada 24. So dia adalah terbahagi kepada 4 bahagian. So 1/4 darab dengan 24, kita dapat 6. So kedudukan ke-6, bukan nombor 6 tapi kedudukan ke-6. So kedudukan ke-6 mana kita nak refer, kita perlu refer pada cumulative frequency. So 6 duduk dekat mana? Dekat sini data pertama dan data kedua. Dekat sini adalah data ketiga hingga data ketujuh. Dekat sini data ke-8 hingga 15, 16 hingga 21, 22, 23, 24. So 6 berada di sini. Okay, kedudukan data ke-6 adalah berada pada number 1. So Q1 kita adalah 1. Okay, Q1 bukan 6. Kedudukan ke-6. So kita punya Q1 adalah 1. Q3, 3/4 darab 24, kita dapatkan kedudukan terlebih dahulu. So kedudukan ke-18, so kalau kita tengok kedudukan ke-18, dia akan berada pada 16 hingga 21. So Q3 kita adalah 3. Jadi interquartile range kita adalah 3 tolak 1 sama dengan 2.